Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah berfirman pada wahyu yang diturunkan kepadanya dari Tuhan pemeliharanya, jika orang-orang yang beriman, seluruh mereka beriman kepada Allah, pada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, dan kepada para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara sesiapa pun dari rasul-rasulnya itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami pohon keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Ayat 285. Itulah gambaran para mukminin, gambaran kelompok manusia yang terpilih, di mana tergambarnya pada mereka hakikat keimanan yang sebenar. Itulah gambaran setiap kelompok mukmin, yang tergambar pada mereka hakikat keimanan yang besar ini. Oleh sebab itulah mereka telah diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia mengumpulkan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hakikat keimanan yang luhur ini, iaitu satu penghormatan yang dapat difaham hakikatnya oleh kelompok para mukminin kerana mereka memahami hakikat Rasul yang agung itu dan mengenai makam dan mengenal makam mereka yang telah diangkat Allah di sisinya apabila Allah mengumpulkan di antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu sifat dan dalam satu ayat dari kalamnya yang maha mulia. Rasulullah telah beriman kepada wahyu yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhan pemeliharanya, juga orang-orang yang beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Keimanan Rasulullah pada wahyu yang diturunkan kepadanya dari Allah itu ialah keimanan yang hasil dari penerimaan wahyu secara langsung, iaitu penerimaan hati beliau yang bersih terhadap wahyu yang luhur dan hubungan beliau secara langsung dengan hakikat yang langsung dari Allah itu, iaitu hakikat yang tergambar di dalam jiwanya tanpa usaha dan susah payah dan tanpa alat atau wasitah. Itulah darjah keimanan yang tidak dapat diberi dan disifatkan kecuali oleh orang yang mengecapi sendiri. Begitu juga sifat hakikat darjah keimanan itu tidak dapat ditanggapi melainkan oleh orang yang telah merasakannya sendiri. Keimanan ini ialah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu keimanan yang Allah memuliakan para mukminin dengan mengumpulkan mereka sejajar dengan beliau dalam sifat itu. Tetapi di sana tentulah terdapat perbezaan di antara rasa keimanan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa keimanan pada diri orang yang lain dari beliau, iaitu dari mereka yang tidak menerima hakikat secara langsung itu dari Allah. Apakah tabiat keimanan ini dan apakah batas-batasnya? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Seluruh mereka beriman kepada Allah, pada para malaikatnya,
kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan di antara sesiapa pun dari para rasul-rasulnya itu. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami pohon keampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Ayat 285. Itulah keimanan yang syumul dan lengkap yang dibawa oleh agama ini. Itulah bentuk keimanan yang layak dengan umat muslimin yang mewarisi agama Allah dan mengendalikan dakwahnya di bumi ini sehingga hari kiamat. Itulah umat yang mempunyai jalanan akar-akar yang bertunjang di pendalaman-pendalaman zaman. Umat yang berjalan bersama angkatan dakwah, angkatan rasul-rasul dan angkatan iman yang berarak-arak sayup saujana di celah-celah liputan sejarah umat manusia. Itulah keimanan yang menggambarkan seluruh umat manusia dari permulaan wujudnya hingga akhirnya dalam dua barisan, iaitu barisan para mukminin dan barisan para kafirin, Hizbul Allah dan Hizbul Syaitan. Di sana tidak ada barisan yang ketiga di sepanjang zaman. Keimanan kepada Allah. Kullun amana billah. Seluruh mereka beriman kepada Allah. Di dalam Islam, keimanan kepada Allah merupakan asas kefahaman dan pandangan dan asas sistem hidup yang mengendalikan kehidupan manusia. Juga asas akhlak dan kehidupan ekonomi. Malah asas setiap harakah manusia mukmin yang bergerak di sana sini. Maksud beriman kepada Allah ialah beriktikad bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak dengan uluhiyah, rububiyah dan ibadat. Dan oleh sebab itu Allah sahaja yang berhak memerintah dan menguasai hati dan tidak tanduk manusia dalam segala urusan kehidupannya. Kini jelaslah bahawa di sana tiada sekutu-sekutu bagi Allah dalam uluhiyah dan rububiyah. Tiada sebarang sekutu bagi Allah dalam urusan penciptaan dan pengendalian segala urusan alam. Tiada siapa pun yang turut campur tangan dalam pentadbiran mengendalikan alam buana dan kehidupan. Tiada siapa pun yang turut memberi rezeki kepada manusia bersama Allah. Tiada siapa pun yang lain dari Allah yang berkuasa memberi manfaat dan mudarat. Tiada sesuatu pun yang mungkin berlaku di alam ini, sama ada kecil atau besar, kecuali dengan diizinkan dan diredai oleh Allah. Dan di sana juga tiada sekutu bagi Allah yang layak dihadapi manusia dengan ibadat, sama ada ibadat dalam bentuk upacara-upacara amalan atau ibadat dengan pengertian ketaatan dan kepatuhan. Tiada ibadat melainkan hanya untuk Allah sahaja dan tiada ketaatan melainkan hanya untuk Allah sahaja. Seterusnya, tiada ketaatan melainkan kepada mereka yang menjunjung perintah Allah dan melaksanakan syariatnya, dan dari sumber inilah mereka menerima kuasanya, dan tiada kuasa melainkan kuasa yang diambil dari sumber ini. Oleh itu, hak memerintah dan menguasai hati dan tingkah laku manusia hanya dimiliki oleh Allah sahaja, mengikut kehendak, keimanan dan kepercayaan ini. Oleh sebab itulah, undang-undang, dasar-dasar akhlak, peraturan-peraturan kemasyarakatan dan perekonomian tidak boleh diterima melainkan dari Allah yang memiliki kuasa memerintah yang tunggal. Inilah konsep beriman kepada Allah, dan dari sinilah manusia terlepas bebas terhadap segala yang lain dari Allah. Ia bebas dari segala ikatan kecuali ikatan dari undang-undang yang diatur oleh Allah, dan gagah perkasa terhadap semua orang kecuali terhadap kuasa dari Allah. Keimanan kepada malaikat wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Keimanan kepada para malaikat Allah
adalah sebahagian dari keimanan kepada perkara-perkara gaib yang telah kita huraikan nilainya dalam kehidupan manusia di permulaan surah ini, iaitu dalam juzuk pertama Fi Zilal. Keimanan ini yang mengeluarkan insan dari daerah alam panca indera yang dikhaskan kepada haiwan. Ia membebaskan insan untuk membolehkannya menerima ilmu pengetahuan dari sumber di sebalik daerah haiwan ini. Dengan demikian, keimanan menzahirkan ciri-ciri insaniah yang istimewa di samping memenuhi kehendak fitrah dan keinginan semula jadi manusia untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang majhul, yang tidak dapat ditangkap oleh panca inderanya. Sedangkan kewujudan perkara-perkara gaib itu adalah dirasakan dengan fitrahnya. Oleh itu, apabila kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan semula jadi ini tidak dipenuhi dengan hakikat-hakikat alam yang gaib yang dikurniakan Allah kepadanya, maka keinginan-keinginan itu akan menyeleweng jauh dan berkejar di belakang dongeng-dongeng dan kepercayaan khurafat yang karut-marut untuk menghilangkan kelaparan atau jiwa manusia akan ditimpa kekosongan dan kekacauan. Keimanan pada para malaikat merupakan keimanan kepada satu hakikat yang gaib yang tidak mampu diketahui dengan daya pemikiran manusia itu sendiri, iaitu dengan perantaraan daya-daya deria dan daya-daya akalnya, sedangkan jiwa manusia telah difitrah dengan keinginan hendak mengetahui sesuatu dari hakikat-hakikat yang gaib itu. Oleh sebab itulah Allah dengan limpah rahmatnya selaku pencipta manusia yang mengetahui susunan kejadiannya, keinginan-keinginan dan segala sesuatu yang memberi kebaikan kepadanya, mengurniakan kepadanya sebahagian dari hakikat-hakikat gaib itu dan menolongnya supaya ia dapat memahaminya walaupun ia mempunyai peralatan-peralatan yang tidak cukup untuk sampai kepada hakikat-hakikat itu. Dengan pengurniaan dan perturunan ini, dapatlah merehatkan manusia dari kepenatan membuang tenaga dalam usaha untuk sampai kepada hakikat-hakikat gaib itu, iaitu hakikat-hakikat yang membuat jiwa dan fitrah manusia tidak boleh menjadi baik kecuali ia mengetahuinya, dan ia membuat hati manusia tidak tenteram dan tenang sebelum ia mengetahui hakikat-hakikat itu. Sebagai buktinya, lihatlah orang-orang cuba melawan keinginan fitrah mereka dengan menolak hakikat-hakikat gaib dari kehidupan mereka. Setengah-setengah mereka telah dikongkong oleh khurafat-khurafat dan kepercayaan-kepercayaan karut-marut yang lucu atau fikiran dan sarah mereka menjadi kacau dan dipenuhi dengan berbagai-bagai kompleks dan penyelewengan. Di samping ini semua, keimanan kepada hakikat malaikat samalah dengan keimanan kepada hakikat gaib lain yang dipercayai datang dari Allah, dapat meluaskan ufuk perasaan dan kesedaran manusia terhadap alam al-wujud ini, yang mana gambarannya tidaklah kelihatan kecil dalam pemikiran orang yang beriman sehingga terbatas kepada apa yang dapat ditangkap oleh panca inderanya sahaja, kerana gambaran alam yang berada dalam lingkungan panca indera itu adalah sangat kecil. Keimanan kepada hakikat malaikat juga dapat menjadikan hati manusia merasa mesra terhadap malaikat-malaikat selaku ruh-ruh yang beriman yang sentiasa ada di sekelilingnya, yang turut bersamanya beriman kepada Allah dan memohon keampunan untuknya. Ini bererti bahawa para malaikat itu sentiasa bersedia untuk menolongnya menuju kebaikan dengan izin Allah. Ini tidak syak lagi merupakan satu perasaan yang indah, mesra dan menghibur, di samping mendapat makrifat dan pengetahuan tentang hakikat ini. Sedangkan makrifat terhadap hakikat ini tersendiri merupakan limpah kurnia Allah yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang
yang beriman kepadanya dan pada para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya mereka berkata, kami tidak membezakan di antara sesiapa pun dari rasul-rasulnya itu. Keimanan kepada kitab-kitab dan para rasul, keimanan kepada kitab-kitab Allah dan kepada para rasul-rasulnya tanpa membezakan di antara siapa pun dari rasul-rasul itu merupakan keimanan yang dikendaki dan tabi'i yang terbit dari keimanan kepada Allah dalam bentuk yang digariskan oleh Islam. Kerana keimanan kepada Allah memerlukan kepada kepercayaan bahawa segala apa yang dibawa dari sisi Allah itu adalah benar belaka, dan bahawa sekalian rasul yang dibangkitkan oleh Allah itu adalah benar belaka. Dan seterusnya mempercayai bahawa sumber yang menjadi asas kerasulan mereka dan asas pengajaran yang dikandung dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka itu adalah sama sahaja. Oleh sebab itulah tidak wujudnya titik perbezaan di antara para rasul itu dalam hati seseorang Muslim. Seluruh mereka adalah datang dari sisi Allah, membawa agama Islam dalam bentuknya yang sesuai dengan keadaan kaum yang diutuskan mereka kepadanya, sehingga berakhir pada penamat Anbiya, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa bentuk yang terakhir dari agama Islam yang sama untuk diserukan seluruh umat manusia kepadanya sehingga hari kiamat. Umat muslimin pewaris risalah sekalian rasul. Demikianlah umat muslimin menerima warisan risalah sekalian rasul dan menjadi pengawal dan penjaga agama Allah di muka bumi ini. Mereka lah pewaris seluruh agama Allah. Oleh sebab itulah mereka sedar betapa besarnya peranan mereka di muka bumi ini sehingga hari kiamat. Mereka lah penjaga tabung amanah yang paling mulia yang pernah diketahui umat manusia dalam sejarah mereka yang panjang. Mereka lah orang-orang yang dipilih untuk mengibarkan satu-satu panji Allah di muka bumi ini dan berjuang dengannya untuk menentang panji-panji jahiliah yang beraneka corak dan ragam, iaitu panji-panji jahiliah itu wujud dalam bentuk-bentuk faham perkauman, faham kenegaraan, faham kenegerian, faham kebangsaan, faham keturunan, faham Zionis, faham salib, faham penjajahan dan faham etis dan sebagainya dari panji-panji perjuangan yang dikibarkan oleh manusia-manusia jahiliah di muka bumi ini mengikut perbezaan nama-nama dan istilah-istilah dan perbezaan zaman dan tempat. Tabung amanah iman yang dijaga dan diwarisi umat muslimin sejak zaman rasul-rasul itu adalah tabung amanah yang paling mulia dan paling baik dalam kehidupan manusia. Itulah tabung amanah hidayah dan nur, kepercayaan dan ketenteraman, keredaan dan kebahagiaan, makrifat dan keyakinan. Mana-mana hati manusia yang kosong dari tabung simpanan amanah ini akan dilanda kegelisahan dan kegelapan, akan diselubungi was-was dan keraguan-keraguan, dan akan dikongkong oleh rasa sedih dan malang. Kemudian ia akan berkelana dan mengembara di dalam gelap gelita tanpa mengetahui di mana hendak meletak dua tapak kakinya di dalam kesesatan yang merunsingkan itu. Suara jeritan hati yang tidak mempunyai bekalan iman. Jeritan-jeritan hati yang tidak mempunyai bekalan iman ini dan tidak menikmati kemesraan dan nur iman ini merupakan jeritan-jeritan yang memilukan di sepanjang zaman. Ini adalah baik jika hati-hati yang seperti ini masih terdapat kepekaan, kecergasan dan keinginan untuk mencari makrifat
dan keyakinan. Tetapi bagi hati yang bodoh, mati, kasar dan keras, ia mungkin tidak lagi mempunyai kerinduan dan keinginan untuk mencari makrifat. Oleh kerana itu, mereka akan terus hidup di bumi ini seperti binatang. Mereka makan, minum dan mencari kenikmatan seperti ternakan. Kadang-kadang mereka menanduk dan menendang atau membaham mangsa-mangsa seperti binatang liar. Mereka bertindak zalim dan sewenang-wenang dan menyebarkan kerosakan di bumi. Kemudian mereka terus hidup mendapat laknat dari Allah dan kutukan dari manusia. Masyarakat yang tidak mendapat nikmat keimanan adalah masyarakat yang malang, walaupun ia tenggelam di dalam kemewahan kebendaan. Ia adalah masyarakat yang kosong, walaupun ia mempunyai daya pengeluaran yang tinggi. Ia adalah masyarakat yang tidak tenteram, walaupun ia cukup mempunyai kebebasan, keamanan dan keselamatan luaran. Di hadapan kita terdapat berbagai-bagai umat di dunia ini yang dapat dijadikan bukti bagi gejala-gejala yang buruk ini, iaitu bukti-bukti yang jelas yang tidak sanggup diingkar melainkan oleh penipu-penipu yang berpura-pura tidak nampak apa yang dapat dilihat dengan mata kepala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya sentiasa bertawajuh kepada Allah dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Mereka yakin akan kembali kepada Allah. Oleh itu, mereka memohon keampunan Allah terhadap segala kecuaian mereka. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, kami pohon keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu lah tempat-tempat kembali. Ayat 285. Dalam kata-kata ini dapat dilihat dengan jelas kesan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kesan ini dapat dilihat pada pengakuan taat dan patuh mereka, iaitu taat dan patuh pada segala arahan yang datang dari Allah. Taat dan patuh pada setiap perintah Allah. Keimanan itu ialah beriktikad bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang memegang kuasa memerintah sebagaimana telah kami huraikan sebelum ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sumber untuk menerima arahan dalam segala urusan. Tiada Islam tanpa taat kepada perintah Allah dan tanpa melaksanakan sistem hidupnya di dalam kehidupan. Dan tiada keimanan apabila manusia menolak perintah Allah dalam segala urusan hidup mereka, besar dan kecil, atau apabila mereka tidak melaksanakan syariatnya, atau apabila mereka menerima pandangan-pandangan dan kefahaman-kefahaman mereka mengenai peraturan-peraturan akhlak, tingkah laku sosial, ekonomi dan politik dari sumber yang lain dari Allah. Kerana keimanan itu sesuatu yang dipercayakan di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Di samping kepatuhan dan ketaatan ialah kesedaran terhadap ketaksiran dan kelemahan diri dalam menunaikan kesyukuran yang sempurna terhadap nikmat-nikmat Allah. Juga ketaksiran dan kelemahan diri dalam menunaikan kewajipan yang sempurna terhadap perintah-perintah yang difardukan Allah. Dan di samping kesedaran ini ialah mencari perlindungan pada rahmat Allah agar memaafkan ketaksiran dan kelemahan mereka. Ghufranaka Rabbana, kami pohon keampunanmu, wahai Tuhan kami. Di sini permohonan keampunan itu dibuat selepas pengakuan menyerah diri dan selepas pengumuman taat dan patuh dari awal-awal lagi tanpa sebarang kedegilan dan bantahan.
Kemudian diiringi pula dengan keyakinan bahawa tempat kembali itu ialah kepada Allah. Dialah tempat kembali di dunia dan di akhirat. Dialah tempat kembali dalam segala urusan dan tindakan. Oleh itu, tiada tempat perlindungan dari azab Allah, melainkan kepada Allah, dan tiada yang dapat melindung dan menolak qada dan qadar Allah, dan tiada yang dapat menyelamat dari hukuman Allah, melainkan dengan rahmat dan keampunan Allah. Keimanan kepada hari akhirat. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah kembali, dan kepadamulah tempat kembali. Penghujung ayat 285. Perkataan ini mengandungi pengakuan beriman pada hari akhirat sebagaimana telah kami terangkan. Dan keimanan pada hari akhirat merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat keimanan kepada Allah mengikut pandangan Islam yang dilandaskan di atas hakikat bahawa Allah telah menciptakan manusia dan melantikkannya selaku khalifah di bumi ini dengan perjanjian dan syarat darinya yang mencakupi seluruh kegiatan di bumi sama ada besar atau kecil, dan bahawa Allah telah menciptakan manusia dan melantikkannya selaku khalifah untuk mengujinya dalam kehidupan dunianya, kemudian dia akan menerima balasannya selepas tamat ujian itu. Oleh sebab itu, hari akhirat dan balasan di akhirat merupakan salah satu kepastian dari kepastian-kepastian iman mengikut pandangan Islam. Keimanan yang seperti inilah yang membentuk hati nurani dan tingkah laku seorang Muslim. Juga mencorakkan penilaian terhadap nilai-nilai dan hasil-hasil di dunia ini. Dia akan terus mengikut jalan ketaatan, melakukan kebaikan, menegakkan kebenaran dan menuju kepada kebaktian sama ada hasil usahanya itu memberi kesenangan atau kepenatan kepadanya di dunia ini atau memberi keuntungan atau kerugian, kemenangan atau kekalahan, memberi pendapatan atau kosong, hidup atau mati, atau hidup atau mati syahid, kerana tempat balasan yang sebenarnya ialah di negeri akhirat selepas ia berjaya menghadapi dan menempuh ujian ini nanti. Dia tidak akan berganjak dari ketaatan, kebenaran, kebajikan dan kebaktian walaupun seluruh dunia menentangnya, menindasnya, bertindak jahat terhadapnya dan cuba membunuhnya, kerana dia sebenarnya sedang berurusan dengan Allah dan sedang berusaha melaksanakan janji dan syarat-syarat Allah dan akan menunggu balasannya di negeri akhirat sana. Inilah kesatuan keimanan yang agung yang menjadi ciri akidah Islam yang telah digariskan oleh ayat yang pendek tadi, iaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya dan para rasulnya tanpa membeza-bezakan di antara mereka, menjunjung dan mematuhi perintah Allah, kembali kepada Allah dan yakin pada hari hisab. Inilah Islam, satu agama yang layak menjadi penamat agama-agama dan menjadi risalah Allah yang terakhir. Ia adalah agama yang menggambarkan angkatan iman yang berdiri teguh dari sejak permulaan manusia hingga penghabisan kewujudannya di dunia ini. Ia menggambarkan garis hidayah yang sambung menyambung di tangan seluruh rasul-rasul Allah. Ia beransur-ansur meningkatkan manusia di tangga ketinggian. Ia membuka kepada manusia undang-undang yang sama sekadar yang dapat dicapai oleh daya pemikiran mereka, sehingga datang Islam mengumumkan kesatuan undang-undang yang lengkap dan meninggalkan kepada daya akal manusia tugas mengaturkan perincian dan pelaksanaan. Di samping itu, Islam adalah agama yang mengiktirafkan insan sebagai insan, bukan sebagai haiwan dan batu-batuan, bukan pula sebagai malaikat dan syaitan. Ia mengiktirafkan insan dengan segala apa yang ada padanya, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya,
Ia mengambil insan sebagai satu unit yang syumul, yang terdiri dari jasad yang mempunyai keinginan, akal yang mempunyai daya-daya penilaian, dan roh yang mempunyai kerinduan-kerinduan. Ia memfadukan taklif-taklif ke atas insan sekadar daya kemampuannya. Ia menjaga imbangan yang adil di antara taklif dengan tenaga kemampuan tanpa menimbulkan kesulitan dan menyebabkan kesusahan. Ia memenuhi segala keperluan jasad, akal dan roh dalam bentuk yang seimbang, yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan selepas itu, ia meletakkan ke atas bahu insan tanggungjawab terhadap jalan hidup yang dipilih olehnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.